Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Oke, hari ini kita akan belajar 9.2 yaitu bahan bumi. Oke, jom kita lihat. Kerak bumi terbentuk daripada pelbagai jenis batuan yang berbeza dari segi warna, struktur, bentuk, tekstur dan juga cara pembentukannya. Secara amnya, batuan boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan iaitu batuan igneous, batuan sedimen dan juga batuan metamorfik. Setiap jenis batuan terbentuk dengan cara yang berlainan dan mengambil masa beribu-ribu tahun untuk terbentuk. Oke, jom kita lihat batuan yang pertama iaitu batuan igneous. Batuan igneous ini terbentuk hasil daripada penyunjukan dan juga pembekuan magma yang panas dan cair daripada lapisan mantle. Komposisi utama batuan igneous adalah mineral silikat. Oke, kalau kamu melihat sini, ini adalah contoh batuan igneous. Oke, seterusnya ialah batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk daripada mampatan bahan-bahan endapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan juga angin. Terdiri daripada lapisan yang banyak dan kadang-kala berongga dan mengandungi fosil. Batuan sedimen ini juga terbentuk daripada proses kimia dan juga biokimia dan ada yang berpunca daripada bahan organik. Okay, kalau kamu melihat sini, ini adalah contoh-contoh bagi batu sedimen. Yang terakhir ialah batuan metamorfik. Batuan metamorfik ini terbentuk daripada batuan sedia ada tetapi mengalami proses perubahan mineralogi, tekstur dan juga struktur batuan akibat tekanan dan juga suhu yang sangat tinggi. Batuan metamorfik ini terbentuk daripada perubahan batuan induk iaitu batuan igneous, batuan sedimen ataupun batuan metaformik itu sendiri. Oke, jom kita lihat proses pembentukan batuan. Oke, bermula daripada lur hawa, oke, kemudian terhakis dan berlaku mampatan dan juga pemendapan bahan hakisan dan terbentuklah batuan sedimen. Oke, daripada batuan sedimen ini akan melalui haba dan juga tekanan yang sangat tinggi dan akan membentuk ataupun terbentuk batuan metaformik. Okay, itu juga dengan batuan igneous. Daripada batuan igneous ini melalui haba dan juga tekanan yang tinggi akan terhasillah batuan metaformik. Okay, batuan metaformik ini akan melebur, akan terhasillah magma dan juga daripada magma ini akan melalui penyunjukan dan juga pembentukan magma maka terhasillah batuan igneous. Proses pembentukan batuan ini mengambil masa bukannya ratusan tahun tetapi ribuan tahun untuk terbentuk. Seterusnya kita akan belajar 9.3 yaitu proses utama bumi. Oke, permukaan bumi ini terbentuk melalui dua proses yaitu proses endogen dan juga proses eksogen. Oke, jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan proses endogen dan juga proses eksogen. Oke, proses eksogen merupakan proses yang berlaku di permukaan bumi. Oke, sebagai contoh, lulu hawa, berlaku hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan, dan juga pengenapan. Oke, yang kedua ialah proses endogen. Oke, proses endogen ini merupakan proses yang berpunca daripada dalam bumi. Oke, sebagai contoh, proses olakan mantle, magma, dan juga proses pergerakan kerak bumi ataupun kita kenali sebagai plate tektonik. Seterusnya, kita akan belajar 9.4 iaitu fenomena geobencana. Okey, kesan daripada endogen ialah kejadian geobencana seperti yang pertama boleh berlaku gempa bumi. Yang kedua berlakunya tanah runtuh. Yang ketiga juga boleh menyebabkan berlakunya tsunami. Seterusnya menyebabkan tanah jerlus. Dan juga boleh menyebabkan lubang benam ni berlaku. Lubang benam berlaku dan juga boleh menyebabkan letusan gunung berapi. Boleh juga menyebabkan banjir dan menyebabkan pemanasan global iaitu menyebabkan ais ni menjadi cair. Seterusnya boleh menyebabkan berlakunya kemarau dan juga boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Seterusnya kita akan belajar bagaimanakah sains dan teknologi ini dapat membantu kita sebagai manusia menghadapi geobencana ini. Yang pertama ialah melalui satelit cuaca. Satelit cuaca ini akan memberi amaran jika berlakunya ribut. Jadi kita boleh buat persediaan dengan lebih awal.
Seterusnya ialah alat pengesan tsunami. Okey, begitu juga dengan alat pengesan tsunami ini akan memberi amaran awal jika akan berlakunya tsunami. Seterusnya ialah alat mengesan pergerakan tanah. Okey, alat ini akan mengesan jika ada berlakunya pergerakan tanah dan akan memberi amaran awal kepada kita akan berlakunya tanah runtuh. Okey, seterusnya ialah alat pengesan gempa bumi. Okey, sama juga alat pengesan gempa bumi ini dia akan memberikan kita amaran awal jika akan berlakunya gempa bumi. Okey, dan seterusnya kita akan belajar kesan bencana kepada alam sekitar. Okey, yang pertama sistem pengangkutan terjejas. Okey, kalau kita lihat sini ini adalah jalan raya. Jalan raya ni sebabkan oleh tanah runtuh berlaku, jadi pengangkutan kita terjejas. Kita tidak boleh melalui jalan raya ini. Seterusnya, kesan bencana kepada alam sekitar ialah kekurangan makanan dan juga menyebabkan kita kebuluran ataupun kita kelaparan. Okey, kesan bencana kepada alam sekitar juga boleh menyebabkan nyawa manusia dan haiwan terkorban dan juga menyebabkan wabak penyakit akan merebak. Okey, dan yang terakhir kita akan hilang tempat tinggal dan juga boleh berlaku masalah sosial seperti kecurian, pecah rumah dan juga berlaku rompakan. Okey, murid-murid, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu harap kamu dapat memahamilah apa yang kita belajar pada hari ini. Sekian, terima kasih.